baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur terjadi Nabi. Baiklah, hari ini saya akan menerangkan berkenaan dengan konsep pengurusan jenazah. Baiklah, sebelum kita nak memperkenalkan konsep jenazah ni, kita kena kenal dulu apa maksudnya. Maksudnya adalah menguruskan jenazah dengan cara tertentu mengikut ketetapan syarak. So, hukum kita sebagai umat Islam untuk menguruskan jenazah adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Okey, antara dari nantinya adalah sabda Rasulullah SAW kepada Sayyidatina Aisyah. Maksudnya sekiranya kamu mati sebelumku, aku akan memandikanmu, mengaparkanmu, mensolatkanmu dan mengumpulkanmu. Ini adalah salah satu tindakan yang perlu kita buat untuk menghadapi orang yang sedang nazak. Pertama, kita kena ajar kalimah dengan la ilaha illallah. Nazak dulu. Pelakon. Ajarkan kalimah la ilaha illallah dengan cara yang lembut. Tak boleh, aku menghadap penonton. So kau apa katakan tinggi. Ikut Ana. La ilaha illallah. Selamat pagi. Potonglah buat. Apa jenazah yang Okey, tindakan kedua yang kita boleh buat ialah mengingatkan pesakit agar bersangka baik kepada Allah. Ini semua ujian. Diri dan nazar. Ini semua ujian. Dan jangan tidur. Semua ujian. Lepas tu antara yang lainnya kita bolehlah bacakan Yasin, surah Yasin. Okey, ni dah mati. Betul. Wait. Oh, okey. Yang sana baik. Okay, jadi kita akan buat tindakan awal terhadap jenazah. So, ini yang bos kalau orang dia mati secara elok. Mati dalam senyum. Kalau secara elok jangan mati dalam keadaan senyum lah. Ada je secara elok mungkin tak senyum. Jangan buat senyum. Itu orang yang biasa. Tindakan awal terhadap jenazah, kita akan tutup mata dia dulu. Nampak? Tutup mata jalan sekali je sampai tutup. Tutup mata. Lepas tu kita akan ikat dagu dia. Ikat dagu dia tak nak bagi, mesti dia terbuka. Sebab apa kita nak ikat? Kalau terbuka, mayatnya tak sempurna. So kita ikat pakai satu sekali kekapan yang kecil kan, Zadai. Kita ikat. Sebab tu ada macam keki kat sini. Ikat pakai jaket baru. Tak apa. Lepas tu kita akan letakkan jenazah dekat tempat tinggi seperti tilam lah. Kita tak nak letak kat lantai sebab ada sebab tertentu saya pun tak tahu. So kita lebih hormat lah. Jadi and then kita akan menghadapkan jenazah ke arah kiblat. So ini antara cara kita akan Maksudnya kita bayangkan antara kita bayangkan kiblat di sini. And then kita akan terus buktikan melembutkan sendi-sendi tulang jenazah. Sebab orang yang dah mati darah dia akan hilang. So bila darah hilang, Darah mana dia hilang? darah dia berkurang. Stop. Darah berkurang sebab jantung dah tak ada. Sampai jantung dia dah mati. Siapa nak pump darah? So jantung dia akan berkurang. Dia akan berkak lah. Mengeras lah sama. Tak faham basah-basah. Cepat buat lah. Lepas tu kita akan letak tangan kat dada. Macam perut. Okey, kat dada solat. Itu betul tak?
tu kita akan terus menggantikan pakaian dengan yang boleh menutup seluruh tubuh. Okay, ini kita jenazah bajet. Kita pakai kertas ke? Kayak kapal sangat. Kayak kapal sangat. Lemas. Tak, masih boleh hidup lagi. Okey. Nampak? Apa ini kalau betul-betul contoh. Pasal kita meletakkan sesuatu yang sederhana berat di atas perut supaya tidak sembuh. Betul. Okey, boleh beritahu saya kenapa kita nak benda berat? Boleh ada. Boleh lah tu. Aisyah. Aisyar. Benda berat tak? Kenapa kita nak benda berat? Nak tembok tu jawab dia Ustaz. Dia besar nak besar kan? Boleh lah. Okey. Sekarang kita akan masuk ke bab perbandingan jenazah. Okey, maksud perbandingan jenazah adalah merasakan air ke seluruh tubuh pada jenazah. Tujuan dia adalah membersihkan jenazah dan memuliakannya. Apakah betul itu ya? Okey. Okey, kita tengah mandikan dah tu. Okey. Kaifian ni betul tak? Cara. Cara-cara memandikan jenazah. Okey. Mula-mula meletakkan jenazah di tempat yang agak tinggi untuk memudahkan air mengalir. Yang kedua, memastikan aurat jenazah ditutup. Menekan perut jenazah untuk mengeluarkan najis dan kotoran. Membersihkan seluruh tubuh jenazah daripada najis dan sebarang benda yang boleh menghalang air. Cek tak dia tu apa ke? Tak ada ni. Syarat last. Membersihkan gigi jenazah, lubang hidung, telinga dan celah-celah kuku. Seterusnya jenazah diwudukan dengan sempurna. Mati berwudu. Seterusnya berniat ketika memandikannya. Baca. Awaitul ghusl al-wajib. Alhamdulillah ta'ala. Okey, menyilam seluruh tubuh jenazah dengan air yang telah dicampurkan dengan daun bidara dan sabun. Try. Seterusnya memilas seluruh tubuh jenazah dengan air dan jenazah. Ada baik bah bajet. Seterusnya ni bukan baik ni. Jenazah dimandikan dengan air yang dicampur dengan batu baru. Okey, pengapannya. Okey, bahan tak ada, kita guna bahan yang ada tak apa. Okey, baiklah. Sana. Kita akan masuk bab mengapankan jenazah. Okey, baiklah, masuk mengapan jenazah ini adalah menutup seluruh tubuh jenazah dengan sekurang-kurangnya sehelai kain. Okey, tujuannya tujuan agar mengapankan jenazah adalah untuk menutup aurat jenazah tersebut. Okey, target mengapankan jenazah. Jenazah lelaki afdal dikafankan dengan 3 lapisan kain putih. Perempuan pula dia afdal
dikafankan dengan 5 lapisan kain putih. Hafiz, kenapa perempuan dia ni afdal dikafankan dengan 5 lapisan kain putih? Dah depan. Okey. Dia supaya menutupkan aurat. Okey, dia supaya untuk menutup aurat lah. Okey, betul. Sebab kita perempuan menggunakan 3 kain kafan untuk ini. Ya, sebab tubuh badan perempuan tu kan dia apa? Okey. Dia pilih kuat sikit. Okey, faham? Ini. Okey, Iman mana? Iman yang mana? Selain kain kafan, so daripada bawah ni kita akan letakkan kain kafan dulu, baru kita letak jenazah. Lepas tu dah letak jenazah, untuk jenazah tersebut kita hampa dari satu kain kafan, kita letakkan jenazah kat satu kain kafan ni sampai 3 lapisan. So, jadi kita dapat 3 lapisan. So kita ikat daripada bawah ke atas. Jadi setiap lapisan kain ditamburi dengan wangian yang meninggal dalam ikhram. Jadi yang meninggal dalam ihram. Okey, saya berminat nak tanya belakang. Najwa. Kenapa yang ihram kita kecualikan? Kenapa yang ihram kita kecualikan dia punya pakaian tak pakai wangian? Challenge zoom siapa? Challenge zoom ke ni? Kenapa tutup? Kau buat salah pun. Tak ada yang ada sesi dia tak ada. Jalan suci. Ya betul. Okey, lepas tu yang ketiga kita akan letakkan kedua-dua tangan. Kedua-dua tangan jenazah ni. Kedua-dua tangan jenazah ni dalam qiyam solat. So, ni saya kita tengah solat. Kita sebelum balik kan? Sebelum balik kita akan letak ni kita balik tahu berapa orang Aku kafankan jenazah dengan badan ni dalam lemah lembut yang menutup seluruh tubuh badannya. So kita kena lemah lembut. Kita kena kain kafan lemah lembut tutup. Ya. Kafan saya letakkan ditabur dengan kafan halus dan kita bagi baju. Cakap nak. Okey, apa? Woi, dah bayar ke? Bayar. Solat yang dilakukan ke atas jenazah dengan kaifiat tertentu. So jadi jenazah ni tak ada rukuk, tak ada sujud, so just takbir ihram dia dan dia ada 2 rakaat. And mendoakan jenazah agar mendapat rahmat dan keampunan kepada Allah. Okey, saya nak tanya satu soalan lah. Ahmad. Hey. Sini ke? Ya, kenapa? Ahmad, dia jawab. Janganlah sikit ni atas sikit. Ya, Wak. Tak banyak lah. Kenapa kita nak mendoakan jenazah ni untuk dapat rahmat dan keampunan Allah? Kenapa kita nak doakan? Agar dapat rahmat dan keampunan Allah. Tak. Kita ada yang terselit, ada yang tersirat. Kenapa kita kena doakan? Kalau kita doakan rahmat dan keampunan kepada jenazah supaya orang yang masuk syurga. Supaya orang ni Supaya orang ni tak diazab. bolehlah. Bolehlah. Tak ada bahagia. Secara logiknya kita mendoakan sebab kita tak tahu jenazah ni masa silam dia macam mana. So mungkin dia tak sempat nak bertaubat, kita tolong doakan untuk dia ampun. InsyaAllah. Okey, kita akan buat solat jenazah lelaki sebab ni lelaki. So Imam
Saya Imam, si Imam. Jangan tahu komputer dia, Imam. Okey, tengok kedudukannya. Sini. Okey, Imam akan bertentangan dengan kepala jenazah. Ada kepala, okey. Kau akan dekat bahagian jenazah. Okey, 3 orang kat belakang. 2 orang kat belakang. Sini. Okey, solat jenazah ni dia tak ada nak jarak-jarak antara saf. Dia akan rapat-rapat sebab jenazah ni tak kira berapa ramai. Ramai lagi berapa sebab. Jadi simpan. Okey, tengok kat sini. Kepalanya di sebelah kiri imam. Nampak? Kiri lah, bang. Sini kiri imam. Kepalanya dekat sebelah kiri imam. Jadi korang nampak susunan dia macam mana. So dah boleh buat solat jenazah. Niat dulu. takkanlah sembahyang dengan akal kan? Soli ala hadzal Niat dulu buat tak ni. Ipan connect sama. Kau ni ala hadzal maiti. Belum. Maiti makmuman lillahi ta'ala. Abang takbirah, okey. Abang takbirah bagi kifayah. Imaman atau makmum lillahi ta'ala. Maksudnya saat dia aku solat jenazah ke atas Tidak ada jenazah ini engkau takbir bagi kifayah sebagai imam sebagai imam atau makmum kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Allah. Okey, baca Al-Fatihah. Jadi nampak dekat dalam niat solat ni pun kita dah boleh tahu dia tak ada rakaat, cuma kat situ dia tulis takbir. So dia tak ada rukuk, dia tak ada sujud. So jadi rakaat pertama, takbir pertama, imam akan baca surah Al-Fatihah. Semua orang akan baca surah Al-Fatihah. Amin. So kita akan masuk takbir kedua. Okey, takbir kedua. Okay, dia orang akan baca selawat kepada Nabi. Semua tahulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Okey, kedua. Sudah biasanya sebelum kita solat jenazah, orang yang uruskan jenazah akan bagi tahulah tanda cara nak solat jenazah. Even dah banyak kali pun dia akan bagi tahu juga sebab kita tak tahu. Jadi kadang-kadang cuma lupa. Okey, takbir ketiga. Sampai ketiga, Allahu Akbar. kita akan doa untuk jenazah. So sini kita ada kita ada bagi jenazah lelaki dan jenazah perempuan. Kita akan baca jenazah lelaki dan sebab jenazah lelaki kan. Okey, Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afu. Biasanya doa ni akan baca dalam beberapa kali tapi dia tak nyata. Biasanya 3 kali. So, jadi kita akan masuk takbir yang keempat. Takbir keempat. Takbir keempat kita dah masuk ke takbir yang terakhir. Imam akan beri salam. Digalakkan membaca doa sebelum beri salam, iaitu Allahumma la tahrimna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam yang okey betul lah. Okey, habis dah. Kita akan cubumikan jenazah. Kau sini apa? Makan nasi tak? Ayat dia pun dah mati. Maksudnya orang lelaki yang selalu kalau cubumikan jenazah, kita akan dahulukan kepala jenazah masuk ke dalam kubur, baru kita masuk ke badan. And then sunnah orang yang meletakkan jenazah dalam kubur, kita baca bismillah. Bismillah wa ala Rasulullah. Bismillah wa ala sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Okey, sambung. Okey, seterusnya wajib letakkan jenazah di atas rusuk kanan dengan menghadap ke arah kiblat. Bagaimana? Pi sana ni. Bagaimana kiblat kita sana kan? Kepala dulu. Kanan kau mana kanan kau? Tak payah tanya ni dah mati. Saya belah sini. Ada. Okey. Oh, boleh. Ini belum mati dah bukan eh? Biasanya kita akan ambil satu kubur besar untuk letakkan kat kepala jenazah. Tapi kat sini Kita kumpul-kumpul ni lah kumpul
sekurang-kurangnya dapat menahan daripada keluar bau dan daripada bongkar dari binatang buas. Sunat melebihi sempurna tubuh luas, panjang dan dalam. Sebab itu dibuat untuk kaki luas 3 meter. Kita ada 2 jenis kubur. Liang lahat. Kita ada syak dengan lahat. So biasanya orang kita guna ni lahat. Biasanya kita guna lahat. Kerana kerana apa? Kita tanya Akram lah. Macam berminat lah Akram. Tanya lah dong. Kan? Apa tu? Apa? Dia pun tu apa tu? Yang lahat kan? Sebab tanah keras. Sebab lahat guna. Sebab tanah dia keras. Aku rasa tak ada keras. Ini kan tukar sepuluh. So kebanyakan orang Islam dekat negara Malaysia guna yang ni lah sebab tanah mungkin keras atau Mana elektrik? and then kita ada kubur syak. Dia kubur dibuat secara syak, lubang di tengah iaitu di tengah-tengah, sambil kubur sekiranya tanah lembut dan berpasir. Paling tak guna. Itu apa? Dia kasi gambar-gambar. Banyak kan? Okey. Saya nak tanya, kenapa kita kena tanam jenazah? Kenapa kita tak bakar atau kita tak buang je dekat dalam? Tak payah. Buat lubang lahat dengan tanah. Kubur tanah dengan tanah lahat. Tinggikan tanah kubur sekadar Bukit lah, bukit lah nanti. Kubur kita kan ada. Oh, dia punya batu design tu kan. Baru tu. Habis kan? Okey, yang habis siap jangan. Oh, baru tu pakai apa tadi? Ada 9 kawan aku minta izin untuk keluar. Saya izinkan. Saya dah kau. Faham tak? Okey.